Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Kawan-kawan, kalau saya kata politik Malaysia ini sebenarnya bukan sekadar perebutan kuasa, tetapi juga perebutan siapa ada duit paling banyak. Nah, mungkin kedengaran kasar, tetapi pendedahan terbaru memang membuka mata kita. Sebenarnya cerita ini bermula apabila bekas ketua setiausaha sulit kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Dr. Marzuki Muhammad mendedahkan bahawa seluruh kos pilihan raya Perikatan Nasional pada PRN 15 yang lalu ditanggung sepenuhnya oleh Bersatu. Ya, bukan kongsi sama-sama, bukan juga separuh-separuh, tetapi ditanggung sepenuhnya. Bayangkan, kos minimum untuk satu kerusi parlimen saja boleh mencecah 1 juta ringgit. Dan itu pun kos minimum. Jumlah sebenar boleh menjadi lebih besar bergantung kepada lokasi dan keadaan setempat. Perkara ini bukan kabar angin, tetapi didedahkan oleh orang dalam sendiri. Dan apa yang lebih menarik, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, Setiausaha Agung UMNO pun pantas masuk gelanggang memberikan komen beliau. Kata beliau, sekarang beliau tidak pelik kenapa PAS sanggup tinggalkan UMNO dalam muafakat nasional untuk bersama dengan Bersatu dalam Perikatan Nasional. Menurut Ashraf, masa itu sudah banyak maklumat berlegar kononnya PAS memang dapat tawaran bantuan kewangan daripada Bersatu untuk hadapi PRU 15. Jadi apabila Marzuki sendiri buka mulut, ia seolah-olah sahkan apa yang dulu dianggap sekadar cakap-cakap politik. Mari kita fikir sekejap. PAS yang sebelum ini bermati-matian mempertahankan muafakat nasional dengan UMNO, tiba-tiba lompat memeluk Bersatu. Sekarang pendedahan ini memberi gambaran seakan-akan keputusan itu bukan hanya soal prinsip ataupun perjuangan Islam seperti yang mereka sering lakukan, tetapi ada faktor wang yang memainkan peranan yang besar. Malah Marzuki turut dedahkan, bukan sahaja Bersatu sediakan peralatan pilihan raya berlogo Perikatan Nasional, tetapi mereka juga memberi bantuan kewangan yang bukan sedikit kepada PAS. Hasilnya, PAS berjaya menang 43 kerusi parlimen, satu rekod tertinggi sepanjang 70 tahun sejarah parti itu. Jadi persoalan pedas yang timbul, adakah kemenangan besar PAS itu kerana kekuatan sokongan rakyat semata-mata atau kerana mesin politik mereka dibiayai sepenuhnya oleh Bersatu? Kita kena ingat, pilihan raya bukanlah murah. Marzuki menjelaskan dengan detail, nak cetak poster pun perlu duit. Mahu pasang bendera pun perlukan bulu, kain rentang, topi, t-shirt, dan semua itu bukan percuma. Jentera pula perlu dilatih dan setiap ejen pusat mengundi serta PAKA ataupun Polling and Counting Agent diberikan allowance. Kalau tidak ada allowance, mereka tidak akan hadir. Kalau mereka tidak hadir, siapa yang mahu pantau undi? Kalau ada penipuan berlaku, siapa yang rugi? Itu belum masuk lagi kos logistik, kos pengangkutan pengundi, minyak, allowance pemandu, sewa bilik gerakan, pengiklanan di media sosial, papan iklan dan juga billboard. Semua ini memerlukan duit yang berjuta-juta ringgit. Malah Sanusi sendiri, pengarah pilihan raya PAS, pernah cakap yang kos mempertahankan satu kerusi parlimen pada PRU 16 nanti boleh mencecah 1 juta ringgit kalau parti gagal kuasai teknologi. Jadi semakin jelas, politik hari ini bukan lagi tentang idealisme semata-mata, tetapi siapa yang mampu membiayai jentera paling canggih. Tapi disinilah kontroversinya. Kalau satu kerusi parlimen pun boleh makan 1 juta ringgit, bagaimana pula dengan demokrasi Malaysia? Adakah kita sedang menuju ke arah politik eksklusif hanya untuk mereka yang ada duit, manakala calon-calon kecil, parti-parti yang baru ataupun calon bebas akan terus terkubur kerana tidak mampu menampung kos? Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sebenarnya ada tetapkan had perbelanjaan calon, tetapi persoalannya sejauh manakah ia benar-benar dipatuhi. Bila kita dengar sendiri daripada orang dalam bahawa angka sebenar jauh lebih tinggi, ia menimbulkan keraguan sama ada sistem ini masih telus ataupun sekadar wayang sahaja. Lebih membimbangkan kalau dana sebesar ini datang dari sumber yang tidak telus, apakah tidak wujud risiko pengaruh luar, penyalahgunaan kuasa ataupun politik uang? Bukankah itu sendiri merosakkan integriti demokrasi?
Kalau kita telusuri sejarah, isu dana politik ini bukan benda yang baru. Malah banyak laporan sebelum ini menyebut mengenai dana politik yang tidak diaudit, bantuan luar negara ataupun sumbangan korporat misteri yang akhirnya menimbulkan persoalan besar. Siapa sebenarnya pegang tali di belakang tabir politik Malaysia? Jadi apabila Ashraf kata patutlah PAS sanggup tinggal UMNO untuk bersama bersatu. Nah, ia bukan sekadar sindiran yang kosong, ia membuka persoalan yang lebih besar. Apakah prinsip perjuangan PAS selama ini boleh digadaikan semata-mata karena tawaran dana politik yang lumayan? Atau adakah ini strategi real politik, di mana semua parti tahu mereka perlukan dana besar untuk menang, dan siapa mampu sediakan dana itu, maka dialah yang akan jadi kawan. Sekarang, mari kita bangkitkan pula satu persoalan kontroversi yang mungkin ramai tidak berani tanya secara terbuka. Kalau benar kos pilihan raya semakin mahal sampai berjuta-juta ringgit hanya untuk mempertahankan satu kerusi, apakah kita masih boleh kata bahwa keputusan pilihan raya benar-benar mencerminkan suara rakyat? Atau sebenarnya ia mencerminkan siapa yang ada dana paling tebal? Bukankah ini seolah-olah mewujudkan politik kapitalis? Siapa ada modal, dialah yang berkuasa. Kalau kita pikir lebih jauh, apa akan jadi pada masa depan nanti? Adakah demokrasi Malaysia akan terus menjadi milik eksklusif parti-parti besar yang mempunyai sokongan keuangan korporat, sementara calon bebas ataupun parti-parti kecil hanya menjadi pelengkap cerita semata-mata? Atau lebih menakutkan, apakah akan muncul tauke besar ataupun pihak luar yang menggunakan duit mereka untuk mengawal politik negara melalui dana politik? Semua persoalan ini membawa kita kepada satu kesimpulan yang pahit. Tanpa ketelusan dana politik, kita sebenarnya tidak tahu siapa yang betul-betul menguasai arah tuju politik Malaysia. Apa yang kita nampak di depan hanyalah poster, bendera, ceramah, dan manifesto. Tetapi di belakang semua itu ada aliran uang besar yang menentukan siapa dapat naik, siapa yang jatuh, dan siapa jadi kawan, siapa yang akhirnya ditinggalkan. Jadi kepada Anda yang sedang menonton ataupun sedang mendengar ulasan sekarang ini, adakah Anda percaya kemenangan PAS pada PRU15 benar-benar karena rakyat mahukan mereka ataupun karena dana besar daripada Bersatu yang melancarkan jentera mereka? Dan lebih besar lagi, adakah demokrasi kita masih milik rakyat ataupun sudah menjadi milik mereka yang berduit? Inilah persoalan yang sepatutnya buat kita rasa tidak tenang. Sebab kalau duit sudah menjadi penentu utama, maka suara rakyat semakin lama semakin tenggelam. Jadi fikirkanlah, siapa sebenarnya yang sedang memerintah? Parti politik ataupun duit yang mengalir di belakang tabir? Kalau Anda rasa isu ini terlalu besar untuk didiamkan, tekan butang like, komen pandangan Anda, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Kita akan terus bongkar apa yang orang lain mungkin tidak berani persoalkan. Ingat, dalam politik Malaysia, apa yang nampak di depan belum tentu sama dengan apa yang berlaku di belakang. Jadi siapakah sebenarnya yang memegang kuasa? Itu semua Anda yang tentukan. Baiklah semua, salam sejahtera, salam perjuangan, dan salam reformasi. Kita jumpa lagi dalam konten ulasan yang seterusnya nanti, dan sekian saja untuk hari ini. Untuk video kali ini, terima kasih semua.